Satu kajian melaporkan hanya 30% sahaja golongan lelaki yang berani tampil di hadapan doktor memberitahu masalah kesihatan sistem pembiakan mereka. Dan di mana lagi 70%, Irfan? Jangan tunjuk kat sini. Jangan tunjuk kat sini. Malam ini kita akan bicarakan tentang soal ramai lelaki tak subur. Itu persoalan yang Darah Muda angkat pada malam ini. Dan pada malam ini, the man of the show ialah Ain, ya, sebab Ain payah semangat malam ini. Kerana ada juga satu laporan, 60% lelaki ini mempunyai abnormal sel mereka tak normal. Jadi apakah punca-punca itu yang menjurus kepada ramaikah lelaki di negara Malaysia ini tidak subur? Dan bersama kita di studio, Dr. Muhammad Faizal bin Ahmad yang merupakan pensyarah klinikal dan pakar perbidanan sakit puan dan kesuburan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Ceras Kuala Lumpur. Baik, Doktor. Hai, okay. Assalamualaikum. Seperti intro tadi kan, hanya 30% je lelaki yang berani tampil. Adakah 70% lagi tu malu, segan nak menyatakan mereka ada masalah ini? Kalau kita tengok kan, kenapa 30%? Sebab lelaki sekarang masih lagi belum berkahwin. Mungkin yang 70% tu tergolong kepada golongan yang jatuh kepada kategori reproductive age ataupun age reproduktif, iaitu 30 ke 40 tahun, tapi masih belum mempunyai pasangan. So justru yang datang tampil ke hadapan kita 30% atau 40% tu ialah yang sudah pun mendirikan rumah tangga. Bukan diorang malu, cuma diorang tak ada pasangan. Okey. Tapi ada juga kita dapati kajian mendapati bahawa 20 atau 30% pasangan yang hadir kepada klinik kesuburan kita adalah datang secara bersendirian kerana husband selalunya sibuk dengan kerja dan juga waktu temu janji itu adalah waktu bekerja. So jikalau mereka berdua ingin mengambil cuti secara serentak, kadang-kadang ini menjadi satu permasalahan sosial dalam keluarga. So justru si suami akan selalu menyarankan isteri dahulu pergi untuk mendapatkan rawatan. Terutama kalau isteri tersebut mengadu period dia kitar haid yang tidak teratur, mempunyai masalah dari segi bersama dan sebagainya. So acap kalilah si suami akan merasakan masalah tersebut berpunca daripada wanita. Itu suami yang memaksa isterinya supaya pergi. Tapi malam ini isu yang lelaki tu. Pasal apa lelaki kena pergi dan kenapa mereka biasanya memilih untuk tak pergi selain daripada alasan kerja. Okey. Kadang-kadang lelaki ni dia ada sifat ego. Okey. Bila kita berbicara tentang masalah lelaki, dia punya jawapan dia ya ataupun tidak. Itu selalu saya war-warkan kepada pesakit saya. Kalau kita lihat wanita yang datang dengan masalah ketiadaan telur ketika datang haid, kita panggil anovulatory cycle yang tak berovulasi. Tapi selagi dia adalah kromosom XX, saya boleh memberi ubat dan telurnya akan bercambah mengikut ketetapan. Sampaikan kadang-kadang banyak dan menjadi satu overrespon kita panggil. Tapi kalau lelaki yang datang dan tiada sperm, kita akan terus cakap no. Dan dia tiada rawatan lanjut untuk kita teruskan. So ini menyebabkan lelaki rasa takut sangat. Kadang-kadang nak suruh dia ambil sperm dan kita nak baca sperm tu berpuluh-puluh muka. Sebab saya baca satu tweet doktor tentang azoospermia. Yang mengatakan bahawa tak ada suplemen dan ubat yang boleh ubati masalah tersebut, hanya rawatan. TESE dan juga PESA. TESE dan PESA. TESE dan PESA. Rawatan apa doktor tu yang berpuluh-puluh tu kan? Tak, dia berpuluh-puluh tu sebab satu, bila dia bagi kita dia punya air mani lah, dalam istilah biasa tu, dia akan tengok ni banyak ni, insya-Allah ada sperm. Tapi sometimes bila kuantiti dia tak menjaminkan kualiti sperm tersebut ataupun keberadaan sperm dalam air mani tersebut lah. So azoospermia maksudnya memang tiada sperm langsung yang kita dapat lihat di bawah mikroskop bila kita membuat uji kaji. So apa yang kita kena pastikan sama ada sperm tersebut tidak dapat dihasilkan oleh testis ataupun blok dalam saluran kita panggil vas deferens. So dua benda yang awak sebut tadi itu adalah prosedur yang kita akan berikan kepada pesakit. Baik doktor, macam dalam gambar rajah ni, apa yang diceritakan? Okey, gambar rajah ni ini ialah kita panggil PESA dan juga TESA lah. PESA tu maksudnya kita akan mengambil jarum dan kita akan cucuk di saluran pengeluaran sperm yang kita panggil vas deferens. So kalau kita sedut daripada situ dan nampak banyak sperm yang ada di tempat tersebut, kita panggil dia blockage. So pesakit ini akan pergi ke rawatan IVF ataupun bayi tabung uji dengan
gunakan kaedah aspirasi sperm melalui kaedah tersebut. Akan tetapi kalau kita sedut dan tiada sperm, maksudnya dia bukan blok, dia adalah production failure ataupun ketidakupayaan testis untuk menghasilkan sperm. So apa yang saya buat adalah, kalau you boleh buka balik gambar tadi, kita terpaksa potong gambar tesa dan pesa tadi. Pesa-pesa tadi tu. Kita sebenarnya boleh potong testis tersebut, di mana kita terpaksa ambil tisu testis dan kita tengok bawah mikroskop. Ada ke tidak sperm dekat kawasan tersebut. Baik, tadi doktor cerita pasal pesa lah apa semua tu kan. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu simptomnya? Adakah faktor ini pesa dan pesa yang awak tengok yang bawah sekali tu, yang kita ada keratan 3 segi tu. Itu adalah tisu testis yang kita ambil. Kita ambil keratan tisu testis tu dan kita akan letak di bawah mikroskop. Di situ kita akan tengok ada tak sperm daripada situ. Selalunya kalau di sini kita akan dapati sperm tersebut adalah sperm yang tidak matang. Jadi kita tahu pesakit ini ada harapan. Bocor tu doktor? Tak bocor, kita cari balik. Okey, cari balik. So kalau tak ada sperm, tak ada harapan lah. I see. Kalau tak ada sperm, tak ada harapan langsung. Dan kita selalunya kita akan memberi kaunseling untuk ambil anak angkat lah. Yang ni sperm morphology ni pula? Sperm morphology ni adalah kalau kita buat uji kaji sperm, kita akan tengok dari segi kenormalan sperm tersebut lah. Sperm kalau kita tengok dari segi normal, dari segi pergerakan, dari segi kondisi badan, kepala dan juga ekor. Kalau kita tengok ada giant head dekat situ, ada small head with long tail, dan kita ada 2 sperm yang macam kita panggil, kalau biasa kalau 3-4 kita panggil medusa lah kan. Tapi selalunya 2 sajalah. Lepas tu kita ada 2 ekor. So semua yang sperm yang tak normal ni, kita tahu bahawa dia membawa DNA yang tak normal. So justru kalau dia bercantum dengan telur yang normal pun, dia tidak akan menghasilkan bayi. So kalau kita tengok pesakit yang acap kali kalau mengandung tu bergugur, mengandung dan gugur. So kalau kita tengok kes macam ni, kita akan buat uji kaji dari segi antibody isteri lah, kita buat uji kaji dari segi penyakit metabolik, Down syndrome, kencing manis dan sebagainya. Kalau nampak semua normal, kita akan ambil kromosom. Abnormal sperm tak boleh menghasilkan zuriat. Sejauh mana rate kadar keguguran? 100%, 90%? 100%. 100%. Kalaupun jadi, dia akan jadi sama ada blind to ovum ataupun dia akan menjadi janin yang tidak ada jantung, yang terpaksa dicuci. So kadang ada pesakit saya sampai 11 kali gugur. 11 kali gugur. Ovum isterinya okey, tetapi sperm suaminya yang tak normal. 11 kali gugur. So doktor, kami nak cuba tunjuk satu gambar prosedur pembedahan, kalau doktor boleh bagikan sedikit penerangan. Ini prosedur pembedahan yang kita dapat daripada satu pesakit. Ini gambar Google lah, maafkan saya. Ya, betul, tapi kita cuba gambarkan pesakit yang pernah kita jumpa lah, di mana pesakit tersebut mempunyai rahim. Lelaki yang mempunyai rahim, dan kiri dan kanannya adalah testis. Pesakit ini selalunya akan datang dekat kita dengan ketiadaan sperm, iaitu azoospermia tersebut. Bila datang dengan azoospermia, tapi kalau pesakit yang ada uterus nak letak kat mana? Sebab dia tak akan ada ligamen yang akan support. So dia akan jadi angin pasang. So pesakit itu akan datang dengan angin pasang. Bila kita membuat operasi terhadap angin pasang tersebut, kita rasa terkejut bila kita nampak kantung yang angin pasang tu mengandungi uterus. Gambar tadi tu individu tersebut bukan kunsa ke atau bagaimana? Dia bukan kunsa. Dia kunsa adalah luaran yang kita rasa lelaki ke perempuan. Tapi ini luar perfectly lelaki. Pesakit tersebut berkahwin 4 tahun, tiada masalah melakukan hubungan kelamin, juga mempunyai jambang, misai dan sebagainya, dan kromosomnya memang XY. Tiada kromosom tambahan. Yang tadi tu doktor, dalam skrotum ada uterus dan juga testis. Yes, tapi uterus dia kecil lah. Uterus kita panggil infantile uterus ataupun uterus yang tak membesar disebabkan ketiadaan estrogen. Tapi dia still kita panggil uterus sebab memang bentuk dia uterus, dan kita hantar ke makmal, dan makmal memang sahkan dari segi morfologi ataupun sel-sel yang itu memang daripada uterus. Jadi hal seperti memang tak ada sperma langsung. Dia tak ada sperma langsung, tapi ada yang bila kita dah membuat operasi,
dan kita membentukkan saluran, ada yang spermanya datang balik seperti biasa. Sekarang ada boleh buat test di rumah sendiri ke masing-masing nak tahu sama ada skota masing-masing sihat ataupun tidak? Kalau pegang memang semua rasa sihat kan. Tapi selalunya kita akan tengok dari segi scan, kita kena buat scan. Macam kes macam ni, kita pun tak buat scan. Dia hanya kita dapat gambaran dari segi sperm yang tak ada dan juga angin pasang saja. So bila angin pasang tu yang kita jumpa benda ni. Kalau kita buat rawatan pemeriksaan kanser kan, kita boleh breast cancer breast cancer kita bagi self examination. Kalau ni tak boleh buat self examination, nak check ada uterus ke tak ada. Tak boleh. Tapi macam mana pula kita nak check dari segi faktor psikologinya atau elemen persekitaran yang menjurus kepada penyakit ketidakkesuburan ni? Okey, kalau awak berbicara pasal mengenai environment ataupun persekitaran, sekarang ni semua orang kalau tanya isap rokok tak? Tak isap, tapi isap vape. Sebab semua rasa macam vape tu trend. Vape tu boleh berhenti merokok. Oh doktor, saya jumpa vape ni, saya dah berhenti merokok doktor. Tapi sebenarnya walaupun tiada kajian khusus lah mengenai vape dan juga fertility lelaki, kalau ada pun mungkin dari segi conference dan sebagainya, tapi ada kajian dibuat di London mengatakan bahawa e-liquid itu sendiri ataupun vape punya liquid itu sendiri sebenarnya dia menyebabkan ketidaksuburan. Belum tambah lagi nikotin yang di-added dalam vape tersebut. So kajian yang menggunakan tikus makmal ada mengatakan bahawa kalau kita ambil tikus, kita bagi vape yang kosong, yang liquid vape sahaja dan juga vape yang memang added nikotin, dua-dua menjejaskan sperm. Tapi apatah lagi tapi dia kata kat situ kalau you letak nikotin lagi teruklah. So that's why bila kita cakap pasal vape, even saya rasa up to this era pun kita confuse apa ingredient dalam vape tersebut yang boleh menyebabkan hari ni kau isap rokok, esok terus vape. Sedangkan kita bagi nikotin patch lah, kita bagi chewing gum patch untuk pesakit untuk stop merokok, tak akan punya 2-3 hari makan chewing gum tu isap rokok balik. Tapi vape tu memang direct terus. So bila ada kondisi yang sebegitu, kita pasti dalam liquid vape tu mesti ada kandungan yang kita tak pasti. So, untuk malam ni kita conclusion ni lah, rokok ke vape segala macam besar ke kecil ke semua tak elok tak elok sebab memang benda tu memang terbukti akan merosakkan sperm. Tapi ada juga orang cakap macam ni dia kata, doktor kawan saya tu kan isap rokok 3-4 kotak tu anak 6 orang juga. Macam mana tu doktor? Benda-benda tu yang dia guna pakai tak kisahlah isap rokok. Dia kata doktor abang saya isap rokok sampai 4-5 kotak, anak 7 orang juga. Satu je saya cakap dekat dia, kita punya rezeki lain-lain. Ada bila orang tu isap rokok dan zuriat dia tak ada masalah, tapi dia mesti ada penyakit lain, jantung lah, buah pinggang lah, so dia mesti akan mati awal because of this. Tapi kamu tak pergi dekat buah pinggang, tak pergi dekat sini lagi, kamu memang sperm kamu yang memang tak kebal, yang bila ada nikotin dalam badan kamu, dia serang sperm kamu dulu. That's why you kena faham rezeki orang lain-lain kan. Dan kamu punya isu lain dengan orang lain, so tak boleh nak membandingkan secara satu persatu macam itulah. Sperm tu kena kebal ya. Tentera sperm tu kena. Jangan tengok sini, tengok kamera. Baik, kita akan bincangkan lagi tentang ramai lelaki tak subur ke dalam Darah Muda. Teruskan bersama kami. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih setia bersama kami Darah Muda. Hari bicarakan tentang kesuburan lelaki dan mengambil semangat air pada malam ini. Kita terus membuka segmen kedua kita masih lagi bersama dengan tamu di studio, Dr. Muhammad Faizal bin Ahmad, merupakan pakar sakit puan dan juga kesuburan, yang mana awal tadi kita dah banyak bincangkan. Di peringkat kedua ini mungkin kita boleh masuk soal ejakulasi. Doktor maklumkan bahawa ejakulasi ni ada macam-macam. Ada yang airnya banyak tapi belum tentu baik ya. Boleh doktor? Okey. Kadang-kadang bila kita melakukan rawatan kesuburan lah, kita memang fokus tentang penghasilan zuriat. Tapi kadang-kadang suami akan mengadu, doktor, kalau bila kita tanya dari segi bilangan kekerapan bersama isteri, usually kita akan cakap, okey puan, berapa kali bersama isteri? Terbaik adalah kalau kita mampu untuk 2 atau 3 kali seminggu.
Kebanyakan rakyat Malaysia tak mampulah. Doktor, saya busy kerja lah, balik stres lah, isteri saya dah tidur lah kan. So memang 2-3 kali tu jarang. Tapi bila cakap kalau bersama tu ada masalah ke tidak, baru si suami akan cakap, doktor, saya rasa air saya sikit lah doktor, ataupun saya cepat terangsang sebelum saya melakukan hubungan seksual tersebut. So dari segi kepuasan seksual ataupun kekerasan zakar dan sebagainya, dia tidak berkadar terus dengan kesuburan. Ada pesakit yang memang ada banyak ada masalah dari segi premature ejaculation, tapi subur je. Bila bersama subur saja kan. Kalau tak dapat bersama, kita melakukan proses pemandian berhadas dan sebagainya, senang je mengandung. Sekali buat dah mengandung. Maksudnya kesuburan tu tak terjejas. Okey, bila doktor cakap tentang kepuasan dalam melakukan hubungan seksual tadi kan, okey, kalau dalam Islam kan, okey, kalau dalam Islam kita ada suami perlu sihat supaya boleh bagi nafkah zahir dan batinnya. Tapi kalau nafkah zahir tu okey, part nafkah batin tu KO sikit. Macam mana tu doktor? Okey, kalau macam ni, kalau macam ustaz pula aku kan. Kalau macam ni, selalunya kalau kita nampak kajian kita pun ada mengatakan bahawa kebanyakan pesakit Malaysia yang menjalani rawatan kesuburan ada masalah seksual. Dari segi fungsi seksual di antara pasangan itu memang ada masalah. So dari segi kepuasan seksual pun masalah, dari segi memberi nafkah pun masalah. So bila kita ada masalah yang kita jumpa macam ni, apa yang kita buat adalah kita akan refer kepada pakar psikiatrik yang ada elemen psikoseksual. Di mana dia akan membantu dari segi meringankan emosi si isteri dan juga si suami dan menjadikan hubungan seksual itu sebagai satu benda yang positif. Kadang-kadang mereka rasa terpaksa untuk melakukan hubungan seksual sebab si cakap, abang, saya dah subuh, hari ni kita kena bersama. So isteri, husband dah balik dah rasa macam nak cari mood dulu dan sebagainya kan. So bila bersama, benda tu tak sampai sebab dia merasakan paksaan sebab nak mendapatkan anak. So kita cuba menjernihkan aura tersebut menjadi positif supaya masalah kelangsungan zuriat ini bukan menjadikan satu isu yang besar, dan kita kadang-kadang kalau kita reda at the end of the day tu kita akan dapat hasilnya. Kalau saya balik soal ejakulasi tadi tu, maknanya tadi saya sebut, maknanya ejakulasi boleh jadi tidaklah banyak tapi subur. Dan dari segi kekuatan ejakulasi itu adakah main peranan juga dalam soal kesuburan? Okey, dari segi kesuburan tentang ejakulasi, sebab saya tak tengok dia orang cari dia orang keluar tu macam mana, dia orang bagi saya sampel je kan. Okey, so saya dari segi perubatannya usually kita tak kira. Kadang-kadang dia cakap, doktor, saya ni sekejap je doktor, 10 minit dah pancut. Kan, saya ni lama doktor, 30 minit baru pancut kan. So itu tak ada kaitan dengan kesuburan. Kerana kalau kita tengok air mani yang banyak dengan air mani yang sedikit, kita still kena memeriksa di bawah mikroskop ada tak sperm. Kalau ada, sperm tu normal ataupun tidak. Itu baru kita akan gambarkan bahawa dia efek kepada kesuburan. Kalau boleh kaitkan dengan soalan Ain tadi soal kepuasan seksual tadi tu, dia disebabkan ada tiga, sperm saya ada 3 bahagian, ada erectile, ejakulasi, performance dan juga sperm. So untuk performance tu tak perlu pergi klinik kan, boleh pakai ubat, segala macam jenis ubat ke atau ada cara pemilihan ubat yang sesuai? Ain suka pakai ubat. Saya pula. Tapi kan doktor, dekat luar kan banyak produk ubat kuat lah. Jadi adakah disebabkan banyak produk kuat itu memberikan mereka rasa nak beli berbanding jumpa doktor untuk mendapatkan nasihat? Okey, kebanyakan lelaki bila dia rasa tak boleh dapat anak, dia akan suruh isteri pergi jumpa doktor. Tapi dia sebenarnya ada ikhtiar lain. Dia akan pergi jumpa bomoh ke ataupun ustaz ke, nak urut batin, ataupun akan beli produk-produk tradisional dulu sebab dia rasa performance dia tu menyebabkan ketidaksuburan. Dia belum lagi memikirkan masalah sperm dia tu, tapi dia suka menggunakan ubat-ubat tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari segi urut batin, dia lebih kepada nak improvekan dia punya performance sahaja, tapi bukannya meningkatkan kesuburan. Sebab kita tak pasti sperm dia ada ke tak ada, sebab keberadaan air mani masa dia selepas bersama tu dia tak menjamin pun akan subur. That's why bila dia dah pergi ke apa orang kata tu urut batin dan sebagainya, dia rasa dia nak bersama tu kuat. That's why dia bersama lebih kerap. Mungkin kekerapan bersama tu menyebabkan dia mengandung, sebab sebelum ni dia rasa letih, lemah semua, tak dapat nak bertahan, so dia hanya bersama sebulan sekali. Kalau orang raya setahun sekali pun ada kan. Tapi bila dia dah pergi dan ambil ubat-ubatan ni,
ni dari segi performa dia dah meningkat, dan meningkatnya kekerapan bersama tu mungkin dia akan menyebabkan kesuburan tu ada. Mungkin dia tak ada masalah kesuburan, dia ada masalah kekerapan sexual intercourse sahaja. So itu kita akan tingkatkan dan kita akan tengoklah hasilnya. Tapi kalau benar dia memang ada masalah sperm, dia erectile pun tak ada masalah tapi sperm ada masalah, dia pergilah urut ke, dia bersamalah setiap malam sekalipun untuk mendapatkan anak tu, kita rasa macam takkanlah, sebab sperm tu memang perlu. Kita nak dapat satu sperm sahaja untuk kita dapatkan satu baby yang cantik. Jadi menuju ke akhir, doktor, kita boleh balik pada Tessa dan Pesa tadi. Seorang tengok gambar tadi, kena potong, bocor, kena jahit balik, risau tadi. Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit tentang prosedur tersebut supaya bagi mereka yang ada masalah berani untuk ke hadapan, bukan 30% sahaja. Alright, itu nak naikkan lebih daripada 30% tersebut kan. Panduan Tessa dan Pesa ni sebenarnya kita akan buat atau lakukan kepada pesakit yang memang dari segi air mani yang memang kosong. Sebab kita nak tengok sama ada dari segi pembuatan air mani daripada telur itu sendiri ataupun ada blockage ataupun tersumbatnya saluran tersebut. So Tessa dan Pesa ni prosedur yang simple lah yang kita buat di hospital saya tu. Kita akan dalam prosedur tersebut kita hanya akan bagi ubat tidur, ubat tahan sakit dan memakan masa dalam 20 minit sahaja, di mana pesakit akan tidur dan juga akan tak merasa sakit, dan kita akan just ambil satu jarum yang sangat halus ataupun kita panggil jarum rama-rama ataupun butterfly yang kita akan cucuk dekat kawasan saluran tersebut dan kita sedut. Kalau memang nampak sperm, alhamdulillah. Tapi kalau kita perlu memotong testis pun bukan kita potong macam belah ayam. Kita hanya memotong dalam 1 cm kerandut telur testis tersebut, dan 1 cm je, at most pun 2 cm, dan kita akan dissect ke dalam atau pemotongan ke dalam untuk mencari testis, dan kita akan ambil sikit tisu testis tersebut untuk kita letakkan di bawah mikroskop. Benda ni bila kita bagi tahu gambaran macam wah, sangat takut, kita terus rasa senak kan biasalah kalau cerita pasal benda ni kan. Tapi bila pesakit tu melalui dia rasa okay, it's doable, boleh buat. Jangan risau ya, akan diffuse, akan tidur, akan selesa, tak akan sakit sangat dah kejap. 15 minit, 20 minit sahaja. Sebab saya singgung terakhir tu soal doktor sebut tentang mereka yang tak ada harapan dah, memang tak ada sperm langsung dalam skota masing-masing. Anak angkat. So apa biasa nasihat doktor pada mereka, cara doktor sampaikan nasihat pada mereka ini? Bila kita mengambil tisu sampai masa yang kita mengambil tisu testis tersebut, kita akan hantar kepada makmal. Makmal akan membuat satu pengiraan kita panggil Johnson criteria ataupun Johnson scoring lah, yang memberitahu sejauh mana kematangan tisu testis tersebut. Jikalau kematangan tisu tersebut memang rendah, maksudnya memang tisu testis tersebut tidak mampu untuk menghasilkan sperma. So kita akan berbincang dengan pasangan bahawa kebaran kalian untuk mendapat anak sangat-sangat tipis, dan kita akan memberi surat sokongan jikalau pasangan tersebut mahu untuk mengambil anak angkat. Kita bukan cakap ambil anak angkat tak ada. Kita kata kalau kita tengok dari segi perkahwinan, kalau dah nampak 10 tahun kahwin, kita rasa macam perlunya kehadiran seorang cahaya mata untuk meneruskan perkahwinan, dan kita akan cakap jikalau berniat untuk mengambil anak angkat, kita mampu untuk memberi surat sokongan. Jadi akhir sekali doktor, nasihat untuk pasangan muda yang baru berumah tangga kan, lepas tu mungkin ada anak, tapi dalam proses nak ambil anak tu kan lama, kadang-kadang tunggu rezeki tak dapat datang, tapi supaya mereka tak menyalahkan isteri tu, supaya tak tolak isteri ke depan dulu, apa pesanan untuk suami-suami supaya dia pun pergi jumpa doktor dulu, bukan hanya isteri. Kepada penonton di luar sana, untuk masalah kesuburan, 30% datangnya daripada suami, 30% datangnya daripada isteri, 40% lagi kita panggil unexplained ataupun tidak tahu punca. Justru kalau kita menyuruh isteri pergi dahulu, 30% yang besar itu terletak pada tangan anda. So kalau kita perlukan keharmonian rumah tangga, we need to take two to tango. So better kita pergi bersama untuk memastikan kecepatan rawatan dan juga keberlangsungan rawatan yang lebih optimum. Sebab kalau kita bagi isteri sahaja, tunggu 2 bulan baru suami datang. That's why kalau boleh, kalau suami datang bersama isteri, terus tangkap suami, buat sperm dia terus. Sperm awak okey, awak boleh pergi kerja. Saya concentrate dekat isteri. Tapi kalau sperm tak okey, then I will treat you first, tinggalkan isteri.
Maksudnya saya akan biarkan isteri, tak perlu kita rawat isteri lagi, kita akan concentrate dekat husband dulu. Sebab husband is yes or no sahaja. Okey. Terima kasih doktor. Alright. Satu pandangan pengungsian nasihat untuk bakal-bakal pasangan ke muda selepas ini dan pasangan yang memang dah berumah tangga untuk benar-benar mengambil apa yang doktor dah nasihatkan. Okey. Jadi masalah ketidaksuburan ini perlu dipandang sangat serius ya. Jangan hanya mengambil produk-produk ubat kuat di luar sana kerana ia membahayakan. Kerana kita dah ada pakar-pakar yang cukup hebat untuk mengatasi masalah ini. Bagi pasangan keluarga seperti doktor sebut tadi boleh buat pemeriksaan, tapi bagi mereka yang masih belum berumah tangga, kalau untuk social reason boleh, tapi tak boleh nak pakai sangat result tu sebab sperma dia punya keadaan tu berubah. Sperma tu dia berubah dalam masa 72 jam. 72 jam. So kalau awak buat sekarang, tak semestinya bila awak kahwin 2 tahun akan datang dia sama. Terima kasih banyak Dr. Faizal kerana bersama kita. InsyaAllah akan banyak lagi bincangan tentang isu kesuburan ini ke hadapan soal kesihatan kan. Terima kasih kerana setia bersama kami dan saya harapkan terima kasih kepada Poplook kerana menaja pakaian kami hari ini. Dan untuk itu sekian dari saya Irfan. Dan saya daripada saya Irfan. Okey. Saya Darah Muda dan kami doakan kesihatan dan kesuburan untuk semua, untuk kesejahteraan keluarga dan negara. Sekian daripada kami Darah Muda. Jumpa esok.